menangkan status sebuah sekolah. Dalam hal ini kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil tanah tapak sekolah yang bukan kepunyaan kerajaan, melainkan pemilik tanah tersebut secara sukarela menyerahkannya kepada kerajaan. Di samping itu, banyak aspek lain perlu diberi perhatian terhadap dasar mengambil alih sekolah berkenaan, seperti persetujuan semua ibu bapa, persetujuan lembaga pengelola dan PIBG, proses pengambilan tanah, penyediaan tapak dan pemilihan lokasi yang sesuai, serta kos pembinaan infrastruktur. Perkara yang lebih utama dalam hal ini adalah kemampuan keuangan kerajaan untuk melaksanakan semua perkara-perkara tersebut. Perlu dijelaskan bahawa masih banyak sekolah kerajaan khususnya di luar bandar dan pendalaman sangat memerlukan perhatian khususnya dari segi pembangunan dan kemudahan fizikal. Namun demikian, kerajaan tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap pembangunan sekolah-sekolah lama, sekolah-sekolah sama ada sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Dalam hal ini, KPM memberi peruntukan kepada semua jenis aliran sekolah, termasuklah sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Kementerian Pelajaran sedia menyalurkan bantuan keuangan yang diperlukan tertakluk kepada peruntukan keuangan yang diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Terima kasih. Sila Bro. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebenarnya Timbalan Menteri belum menjawab soalan asal saya yang maksud saya ialah kerana tanah-tanah yang kepunyaan GLC seperti Saim Dabi merupakan syarikat di mana kerajaan boleh meminta GLC ini untuk memberikan tanah kepada kerajaan supaya mereka boleh, sekolah-sekolah ini boleh menjadi sekolah bantuan kerajaan sepenuhnya. Kerana di banyak estate memang keadaan sekolah amat teruk. Jadi alasannya yang diberikan oleh kerajaan tak beri modal untuk membina bangunan baru ialah kerana sekolah-sekolah Tamil ini bukannya sekolah bantuan kerajaan sepenuhnya. Jadi kenapakah kerajaan tidak meminta GLC memberikan tanah kepada kerajaan supaya menjadikan sekolah ini sekolah bantuan yang penuh. Soalan tambahan saya ialah apakah sudah jadi kepada polisi kerajaan yang pernah diumumkan di mana kerajaan akan memberikan bantuan dollar for dollar, iaitu sekolah-sekolah bantuan modal mendapatkan 1/2 daripada yang diperlukan untuk membina bangunan sekolah, dan kerajaan akan memberikan baki ini untuk membolehkan bangunan baru dibina di sekolah-sekolah bantuan modal ini. Dan seperti baru-baru ini di sekolah menengah Methodist Aitawa kawasan saya, di mana satu bangunan 3 tingkat telah dibina, mereka memohon untuk bantuan dan saya pun sudah berjumpa dengan Timbalan Menteri Pelajaran yang lagi satu dari MCA, tapi 1 sen pun tak diberikan. Jadi untuk galakan kita kata sekolah-sekolah kita dimajukan untuk kebaikan murid-murid, apakah polisi kerajaan dollar for dollar ini masih kekal ataupun kerajaan macam tidak lagi menjaga sekolah-sekolah bantuan modal ini? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya sudah menjelaskan tadi, iaitu bahawa kita tidak ada masalah sebenarnya kalaupun sekolah-sekolah jenis kebangsaan ataupun bantuan modal ini memohon untuk menjadi sekolah kerajaan sepenuhnya. Itu yang saya kata tadi, dipenuhi syarat-syarat tadi. Pertama, persetujuan ibu bapa, ya. Yang kedua ialah persetujuan lembaga sekolah. Kalau lembaga sekolah setuju, kita tak ada masalah juga. Tapi sekarang ni maksudnya ialah walaupun katalah pihak GLC menyediakan tanah, ya, dan kerajaan membina. Saya ambil contoh Harvard 2 dengan Harvard 3, ya, di ladang. Maksudnya ialah bila kita banner pemaju banner di Harvard 3, pemilik ladang membina di Harvard 3, mereka tidak mau berpindah, sedangkan di peringkat awal mereka bersetuju. Jadi apabila ada masalah tidak bersetuju dan sebagainya, maka kerajaan tidak boleh dengan sewenang-wenangnya untuk menyerap sekolah ini menjadi sekolah
kerajaan sepenuhnya. Sebab itu banyak pihak yang perlu, dan kita dalam soal persetujuan ibu bapa pun mesti semua, jangan maksudnya ada seorang tak bersetuju juga, sebab kita tak mahu ini dieksploitasikan. Sedangkan dalam kes Harvard 2, Harvard 3 ini cuma 10 murid sahaja yang berhormat, ya. Tapi bila ada orang lain pula menghasut, maka jadi masalah. Okey, yang kedua, seperti dolar to dolar itu kita tidak ada masalah. Sebab tu saya kata bahawa untuk 2011 sahaja kita telah berbelanja sebanyak 50 juta ringgit, 50.02 juta ringgit untuk sekolah-sekolah SJKC, daripada 2.8 bilion untuk sekolah bantuan kerajaan, sama ada Mubalir, SJKC, ya, dan sekolah agama bantuan kerajaan, 2.8 bilion, dan daripada 2.8 bilion untuk 2011 sahaja 50.02 juta adalah untuk SJKC. Jadi kita tidak ada sebarang masalah untuk terus memberikan bantuan. Bahkan bajet 2012 ini pun, ya, kita menyediakan peruntukan khas juga, seperti tabung khas pembinaan itu 100 juta untuk SJKC. Tan Sri, itu satu jawapan, tapi itu bukan hakikat sebenar. Tadi saya bagi contoh sekolah menengah Methodist Air Tawar pun sudah memohon, dan saya jumpa dengan Timbalan Menteri daripada MCA, beliau bersetuju untuk mempertimbangkan, tapi bangunan sudah siap, 1 sen pun tak ada tadi berikan. Jadi yang dapat jawapan ini sebenarnya tidak mencerminkan hakikat sebenarnya. Begitu juga dengan tanah-tanah ladang GLC, di mana ibu bapa dan semua pihak sudah bersetuju bagi contoh, untuk kerajaan bagi ambil contoh, bagi contoh. Saya akan bagikan senarai. Maksudnya yang berhormat tadi contoh saja. tadi, Bagi contohlah. Sekolah menengah Methodist Air Tawar baru siapkan bangunan 3 tingkat. Menteri Timbalan Menteri kata mempertimbangkan permohonan, tapi sampai hari ini 1 sen pun tak ada. Takkan sekolah murid-murid mesti menunggu lagi dan tidak dapat belajar dalam suasana yang lebih selesa. Itu satu contoh bagi jawapan. Kenapa 1 sen pun tak diberikan? Ahli yang berhormat, ini sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan desa. Bagi contoh yang ladang-ladang tadi itu yang berhormat. Bertengkar. Bagi contoh yang itu. Saya cukup sabar pada hari ini untuk mendengar. Sila saya bagi kepada penyokong kerajaan Silam.